Okey, kita difahamkan bahawa SPRM telah pun menyerbu pejabat Fashion Valet berikutan dengan kerugian dua GLICs lah, iaitu Khazanah dan juga PNB. Okey, saya melihat benda ni dia sebenarnya dia ada pros and cons lah guys. Okey, first jom kita cerita tentang pros ataupun advantages. Nombor satu, kita tengok dekat sini SPRM bertindak pantas dengan diorang cepatlah melakukan siasatan ke atas Fashion Valet. Dan ini sedikit sebanyak akan mampu meredakan kemarahan orang ramai. Sebab kita tahulah keadaan ni ramai orang yang marah. Orang marah ni bukan apa sebab dia berkait dengan isu yang seperti preferential treatment, opportunity dan juga consequences dalam berniaga. So sebagai contohlah, mungkin ada ramai yang tertanya kenapa dia buat bisnes tapi Khazanah tak labur dekat company dia. Instead dia labur dekat Fashion Valet. Dan dah lah labur, lepas tu rugi pula sebab tu orang marah. Itu belum lagi kita cerita pasal ada usahawan-usahawan yang cuba untuk memohon geran daripada kerajaan tapi tak dapat. Itu pun mungkin dia orang marah jugalah. Lagi satu, kalau dia orang tak dapat geran ataupun bantuan kewangan, dia orang akan pergi pinjam bank. Lepas tu kalau bisnes dia orang melingkup ke bankrupt ke, dia orang akan tanggung hutang tu dengan bank. Jadi ada consequences daripada kegagalan bisnes tu. Jadi dengan ada tindakan daripada SPRM ni, dia sedikit sebanyak dapat meredakanlah kemarahan orang kat luar sana. Orang tengok, oh SPRM bertindak. Okey, yang kedua pula, dia punya pros dia adalah, selepas ini, sesiapa sahaja usahawan yang nak mendapatkan dana ataupun di mana GLICs invest dalam diorang punya syarikat, diorang kena buat bersungguh-sungguh Sebab diorang tahu kalau diorang gagal, mungkin satu Malaysia akan kecam diorang lepas ni. Jadi, you have to take the risk. Sesiapa pun yang nak buat bisnes ataupun di mana GLIC dah invest dekat company diorang tahu lepas ni diorang kena buat bersungguh-sungguh sampai company tu ataupun bisnes tu berjaya lah. Kalau tak, siap sedialah, mungkin satu Malaysia akan kecam. Dan kemudian GLIC pula mungkin akan lebih berhati-hati dalam memilih pelaburan dan mereka mungkin tak akan melabur dekat company yang kurang potensial ataupun ada rekod losses yang begitu tinggi sebelum mereka masuk lah. Okey, itu kebaikan dia. Tapi ada juga keburukan. Keburukan dia adalah selepas ini mungkin GLIC ataupun usahawan dia akan menjadi risk averse tau. So bermaksud ramai orang mungkin tak nak ambil risiko lepas ni. Sedangkan dalam bisnes ni, risiko ataupun risk taking tu memang satu elemen yang penting. Bukan semua perniagaan akan berjaya ataupun dapat untung. Tapi kalau orang tak nak ambil risiko, mungkin selepas ni susah untuk GLIC seperti Khazanah dan PNB untuk membangunkan startup syarikat-syarikat dekat Malaysia ni, khususnya syarikat Bumiputera. Jadi, usahawan akan menjadi risk averse, GLIC pun akan menjadi risk averse. Dan keadaan ini tidak akan menyokong pertumbuhan di dalam startup. Tapi walau apa pun, kita berharap agar siasatan daripada SPRM ni dapat diselesaikan dengan segera. Dan kalau ada elemen-elemen yang berkaitan dengan rasuah ke dan sebagainya ke, itu kena ambil tindakan lah. Tapi kalaulah siasatan daripada SPRM ni tidak menunjukkan bahawa ada berlaku sebarang elemen rasuah, ataupun salah laku tata kelola dan sebagainya, that one pun kita kena terima jugalah. At the end of the day, apa yang kita harapkan adalah perkara ni tidak akan mengganggu gugat pertumbuhan startup di kalangan Bumiputera Company especially, dan diorang tidak menjadi kumpulan perniagaan yang risk averse ataupun takut dengan risiko. Sebab kalau boleh kita nak dua perkara ni berlaku dalam masa yang serentak. Yang pertama, tata kelola ataupun sebarang perkara yang melanggar undang-undang ni tidak berlaku. Dan yang kedua adalah usahawan tidak takut untuk ambil risiko. Dan selepas mereka dapat funding daripada GLIC ataupun mereka dapat funding daripada geran kerajaan dan sebagainya, mereka buat dengan bersungguh-sungguh selepas tu. Sebab ini zaman social media guys. Apa-apa sahaja yang kita pernah buat salah ke ataupun kesilapan kita pada masa lalu ke, orang akan sudah pasti akan korek habis-habisan lah. Okay guys, apa pandangan korang tentang video saya ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat ataupun korang setuju dengan saya, boleh komen. Kalau korang tak setuju pun tak ada masalah. Boleh kongsikan pandangan korang juga. Jangan lupa share dan like video ni guys.